Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda sentiasa berada di channel YouTube saya dan menunggu-nunggu video-video saya yang di-upload setiap hari. Sahabat-sahabat, tahun 2024 tarikh cuti Isra' Mi'raj bagi negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Sembilan dan Terengganu jatuh pada 8 Februari. Kalau ikut daripada tarikh kita rekod video ini, ia adalah pada hari esok. Saya pasti minggu ini ramai ustaz-ustaz yang dijemput untuk mengisi kuliah jemputan dengan tajuk Isra' dan juga Mi'raj. Tak kiralah sama ada itu di negeri Perlis ke, di negeri Johor ke, di negeri Kelantan ke, atau di mana-mana negeri. Bahkan di tempat-tempat selain daripada negara Malaysia pun akan diadakan program seumpama dengannya. Waktu saya belajar dekat Al-Azhar dahulu, Isra' dan juga Mi'raj juga disambut dengan kuliah-kuliah dan juga ceramah yang disampaikan oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Sahabat-sahabat, satu hakikat yang kita semua tahu, bukan saya saja seorang tahu, anda pun tahu tentang hakikat berkenaan, iaitu ada sebahagian ustaz dia tak sempat nak study balik, tak sempat nak buat nota, tak sempat nak buat semakan, tetapi mereka telah dijemput oleh pihak masjid, oleh pihak surau, oleh pihak jabatan untuk menyampaikan kuliah dan akan diberikan ganjaran daripada penyampaian kuliah berkenaan. Masalahnya masa yang ada tak banyak untuk kita nak cek balik, cuma ada beberapa hari saja. Tetapi jangan itu pula menjadi alasan kepada ustaz-ustaz yang dijemput ini untuk menceritakan kepada masyarakat kisah-kisah yang tak sahih, apatah lagi kisah-kisah yang palsu. Ingat Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumul zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 144. Boleh jadi orang hanya percaya kepada apa yang ustaz cakap bukan berdasarkan fakta akademik yang diberikan, tetapi hanya sekadar nampak ustaz itu baik, cakapnya sopan dan wajahnya glowing. Tetapi malangnya cerita yang disampaikan itu penuh dengan pendustaan. Tahun ini saya tak mahu cerita-cerita merepek, merapu, meraban masih disebut-sebut. Bahkan saya lebih tak mahu jika ada mangkuk hayun yang duk cerita bahawa wali sekian-sekian boleh mi'raj, boleh naik ke langit 70 kali setiap hari mengalahkan baginda Nabi SAW, seperti mana yang telah disebutkan oleh seorang Habib yang kuat merokok di Indonesia yang saya telah berikan reaksinya beberapa hari lepas. Ingat, Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis yang berpangkat sangat tinggi, iaitu hadis mutawatir. Sudah tentu ia sahih, sudah tentu ia benar daripada Nabi SAW. Nabi kata, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku tak sama seperti bohong atas nama orang lain. Siapa yang berbohong atas nama Nabi SAW secara sengaja, maka bersiap sedialah dengan kerusi daripada api neraka. Sahabat-sahabat, tahun ini saya mengharapkan kisah-kisah Isra' Mi'raj diceritakan daripada sumber yang sahih. Bukankah kisah Isra' Mi'raj ini telah dirakodkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang kami juga telah terjemahkan di dalam bahasa Melayu Malaysia? Demikian juga ada di dalam kitab Sahih Muslim secara panjang lebar. Tetapi mengapa kita tidak mengambil manfaat daripada dua kitab sahih berkenaan? Saya tahu nak semak satu-satu mungkin susah. Oleh itu, saya nak berikan kepada anda, yang menonton dan juga ustaz-ustaz, satu e-book berjudul Isra' Mi'raj, Antara Ketulinan Wahyu dan Pemalsuan Sejarah. Buku ini saya tulis dengan tujuan untuk membersihkan kisah-kisah yang tak sahih daripada kesilapan diambil dan digunakan oleh ustaz-ustaz kita dalam ceramah. Saya mahu kisah Isra' Mi'raj di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim itu disebarkan dengan lebih luas. Kisah yang sahih bukannya susah. Cerita tentang Isra' Mi'raj ni bukanlah berat. Ia dimulakan dengan latar kisah Nabi SAW diambil oleh Jibril daripada rumah Nabi, dibawa pergi ke Hijr Ismail di Kaabah. Kemudian dada Nabi Muhammad SAW dibedah, lalu dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan. Selepas itu dimasukkan semula. Kemudian Nabi SAW naik seekor binatang ajaib yang disebut dengan nama Burak daripada Hijr Ismail di Mekah pergi ke Baitul Maqdis di Palestin. Setelah itu Nabi SAW salat bersama para Nabi dalam keadaan yaqazah di sana. Perjalanan itu disebut sebagai Isra'. Daripada Mekah
ke Baitul Maqdis. Kemudian berlaku pula Mi'raj dengan maksud perjalanan daripada Baitul Maqdis pergi ke langit dunia. Bukan satu langit tetapi 7 lapisan langit dan bertemu dengan para nabi pada setiap lapisan berkenaan. Sampai habis 7 lapisan itu, Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, iaitu satu tempat yang sangat-sangat aneh, sangat-sangat pelik. Daun-daun yang ada dekat Sidratul Muntaha itu sebesar telinga gajah dan buah-buah yang ada dekat sana sebesar tempayan. Cukup besar, cukup luar biasa dan banyak lagi peristiwa yang Nabi SAW gambarkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima kefarduan salat 50 waktu yang akhirnya dikurangkan kepada 5 waktu setelah berulang-alik bertemu Allah Ta'ala dan juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu settle dah dapat kefarduan 50 itu, Nabi SAW turun balik ke dunia dan dalam perjalanan turun daripada langit ke bumi itu, Nabi nampak Jibril dalam keadaan aslinya, iaitu satu sosok malaikat yang mempunyai 600 sayap. Luar biasa. Kisah-kisah ini saya telah detailkan, perincikan dan saya telah jelaskan rujukan-rujukannya di dalam e-book Isra' Mi'raj antara keturunan wahyu dan pemalsuan sejarah. Ia adalah penulisan akademik yang ringan untuk anda. Anda jangan pening-pening. Kat dalam buku ni tak banyak bahasa-bahasa jargon, bahasa-bahasa yang berat yang hanya dikenali oleh orang tertentu saja. Dalam buku ni ada dalil, ada hujah, ada kritikan. Ia ada cerita yang benar secara lengkap dan ada cerita yang tak benar yang telah diberikan kritikan. Ia ditulis dengan niat yang ikhlas, semakkan terhadap puluhan rujukan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu untuk manfaat kita semua, untuk manfaat saya, untuk manfaat anda, untuk manfaat ustaz-ustaz kita yang mengajar. Akhirnya ia dituang dalam bentuk penulisan. Anda dapatkan e-book ini di link dekat bahagian description. Tak payah tunggu hantar pos, tekan saja buat pembelian, anda terus akan dapat buku berkenaan. Saya tak nak sekadar bagi kisah Isra' Mi'raj ini sahaja. Saya nak pastikan anda dapat info yang lengkap berkaitan tentang disiplin dan praktikal asas dalam ilmu hadis. Oleh itu, saya buat satu combo e-book yang saya yakin ia akan dapat upgrade ilmu anda di dalam ilmu hadis. Buku-buku berkenaan ialah yang pertama, e-book Asas Ilmu Hadis, iaitu buku saya sendiri yang menjelaskan tentang hubungan ilmu hadis dan ilmu sirah, ilmu periwayatan. Saya juga fokuskan disiplin asas yang diperlukan untuk memahami etika penerimaan sesuatu cerita. Kalau kita dah faham tentang etika-etika ini, maka kita akan lebih selesa, lebih senang di dalam menilai sesuatu hadis itu sama ada sahih ataupun tidak sahih, nak amal ataupun tidak, akan rasa lebih tenang. Kedua, e-book Al-Manarul Munif, iaitu satu penulisan agung Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang menerangkan 347 panduan untuk mengenal hadis sahih dan juga dhaif. Buku ini sahabat-sahabat sering kali disebut-sebut oleh Dr. Maulana Asri Yusof, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Dr. Ruzaimi Ramli di dalam kuliah-kuliah mereka. Yang ketiga, e-book Kenali Tokoh Hadis yang Tidak Didendang yang merupakan penulisan daripada Dr. Ruzaimi Ramli sendiri tentang 10 orang tokoh ulama hadis yang patut dikenali oleh peminat ilmu hadis. Pada bahagian mukadimah buku ini, Dr. Ruzaimi ada cerita kenapakah beliau akhirnya sangat minat dengan ilmu hadis. Keempat, e-book terjemahan kitab Mabahis fi Ulumil Hadis oleh Syekh Manaqtan yang lebih advance dan menarik selepas buku Asas Ilmu Hadis. Ia adalah buku yang berusaha untuk upgrade ilmu hadis kita juga kepada tahap yang seterusnya. Dan yang kelima ialah e-book yang lebih advance, lebih padat, lebih padu, iaitu terjemahan syair Alfiyah Imam Asyuti yang memberikan ringkasan ilmu hadis menggunakan syair. E-book ni anda jangan baca yang mula-mula sekali. Anda jadikan ia bacaan yang terakhir, melainkan anda telah ada basic di dalam pengajian bahasa Arab. Kalau tak ada basic pengajian bahasa Arab, jadikan dia adalah buku kelima untuk anda belajar ilmu hadis. Sahabat-sahabat, harga bagi kelima-lima e-book ini ialah RM153. Tetapi saya nak bagi anda untuk buat pembelian secara combo upgrade ilmu hadis. Saya tak nak bagi harga 153, tak bagi juga harga 130, tak bagi juga harga 120. Anda dapatkan buku ini dengan harga RM100 sahaja, tetapi hanya untuk 100 tempahan sahaja. Selepas itu kembali kepada harga asal. Saya juga nak bagi kepada yang ambil combo 5 buah asas ilmu hadis ini
percuma dengan satu buku Isra' Mi'raj antara keturunan wahyu dan pemalsuan sejarah sebagai hadiah kepada anda. Semoga saya berdoa kepada Allah Ta'ala saya menjadi salah seorang yang dapat bersama-sama anda di dalam upgrade ilmu, iman dan juga amal. Wallahu ta'ala sahabat, semoga perkongsian hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.